Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terlebih dahulu Ustaz mengucapkan selamat kembali kepada semua anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian. InsyaAllah kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu tambah mudah bagi matematik tahun 1. Okey, Ustaz pun tak nak mengulas lebih lanjut kerana kita sebelum ni telah pun mempelajari asas tambah. Okey, insyaAllah, dan hari ini kita akan teruskan subtopik kita, iaitu tambah mudah. Baiklah anak semua. Okey, sebelum kita mempelajari tambah mudah ini, Ustaz ingin berkongsi tips-tips untuk cara pengiraan bagi tambah dan tolak. Apa yang saya kongsikan ni adalah cara yang paling asas. Kalau nak ikut dalam buku teks pun ada cara juga, tapi untuk setakat ni Ustaz akan ajar dahulu cara asas. InsyaAllah buka sekolah nanti Ustaz akan ajar yang pengiraan yang lebih lanjut, insyaAllah. Baiklah anak-anak semua. Apakah cara yang pertama? Cara mengira yang pertama. Congak. Congak tu apa, Ustaz? Congak tu ialah kita menggunakan minda kita untuk mengira. Maksudnya apa? Keluar saja contohnya soalan matematik. Contohlah 3 tambah 2. Kita dah boleh fikir dah. 3 dengan 2 akan jadi 5. Itu kita guna minda kita untuk mengira. Congak. Baik, cara yang seterusnya, cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Yes, yang paling asas. Ustaz suka antum gunakan jari untuk mengira untuk tahun 1. Sebenarnya tak ada salah pun. Tahun 1 ke, tahun 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1. Sebenarnya jari ini adalah asas untuk kita mengira. Kalkulator semula jadi yang Allah bagi. Contohnya macam mana? Tengok contoh yang saya bagi sekarang ni. Ada contohnya sama macam tadi kan, 3 tambah 2. Jari, contohlah jari kiri. Jari kanan, jari sebelah kiri buka 3. Jari kanan buka 2. Jadi antum akan kira satu-satu. Mula antum kira yang 3 ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. So berapa jumlah dia? 3 dengan 2 jadi 5. 3 dengan 2 akan jadi 5. Ini kita guna jari. Yang Ustaz bagi ni contoh paling asas. Baik, seterusnya cara pengiraan yang ketiga, cara mengira yang ketiga. Ini pun sama antara favourite Ustaz. Bila Ustaz mengajar dalam kelas, saya suka anak-anak murid Ustaz menggunakan kaedah ni, iaitu guna minda dan guna jari. Macam mana tu, Ustaz? Macam ni. Ini minda kita dan ini adalah jari. Contoh soalan tu 6 tambah dengan 3. Kalau keluar soalan macam ni, antum ambil jumlah paling besar. Contoh kat sini jumlah paling besar 6. 6 tu masukkan dalam minda kita. Jari buka 3. Lepas tu buat apa? Kira ke hadapan. Itu sebenarnya penting kita belajar turutan nombor ke hadapan. Turutan nombor menaik, turutan nombor menurun. Sekarang untuk tambah, kita guna turutan menaik. 6 dalam fikiran. Kita kira terus. 6, lepas tu kira ke hadapan 3. Sebab ada jari 3 ni kan. 6, 7, 8, 9. Jadi berapa jawapan dia? 6 campur 3, 9. Soalan balik, minda ni dengan minda tambah guna jari maksudnya apa? Contohnya 6 tambah 3, nombor yang paling besar masuk dalam fikiran. Contohnya 6. Nombor yang kecil dekat jari antum. Faham ya? Baik, saya teruskan. Cara mengira keempat. Ada konsep keempat? Keempat ni, yang ni yang paling best. Apa dia? Lukis objek. Ustaz yakin kalau antum susah nak guna jari, susah nak congak guna minda, jangan risau, jangan paksa diri. Setiap orang ada dia punya kemampuan, ada dia punya tahap kemampuan dia. Baik. Kalau tak mahir guna jari, dengan tu lukis saja objek. Contoh macam mana? Contoh 3 campur dengan 2, ataupun 3 tambah dengan 2, ataupun 3 dengan 2. Macam saya ajar sebelum ni kan, ingat tak? 3 tambah 2 jadi berapa? Nak senang, kita pergi pada 3 dulu. Macam Ustaz lukiskan bintang kat sini. 1 bintang, 2 bintang,
3 bintang pada nombor 3. Okey, seterusnya pada 2 pula. Ustaz lukiskan 2 bintang lagi. 1, 2. Okey, faham Lepas tu buat apa? Lepas tu kita kira satu-satu. Kira daripada bintang yang ketiga ni sampai bintang 2 ni Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Hooray! Jadi jawapan dia berapa? 5. Lukis objek paling mudah. Tapi terpulang pada antum. Saya cakap tadi nak guna minda, nak congak boleh, terus congak tak ada masalah. Siapa yang dah main congak boleh congak. Saya yakin siapa yang dah belajar mental arithmetic, tak ada hal, boleh je guna congak. Ataupun tadi guna jari ataupun minda plus jari. Lepas tu yang sekarang ni lukis objek. Ustaz tak ada masalah, nak guna mana-mana pun boleh. Tapi nanti buka sekolah Ustaz akan ajar yang lebih lanjut lagi. Yang macam dalam konteks Okey, insya-Allah kita akan teruskan. Saya yakin semua pun dah faham. Kalau tak faham tak apa, boleh rewind balik video Ustaz. Boleh tengok balik cara mengira 1 sampai cara mengira ke-4. Okey, baik, saya teruskan. Okey, baik. Untuk tambah ni anak semua, kita ada dipanggil bentuk operasi. Okey, operasi tambah, tolak, darab bahagi dan sebagainya ada bentuknya. Okey, apakah bentuk-bentuknya itu? Yang pertama yang dipanggil ayat matematik. Anak-anak semua jangan salah faham. Bila cikgu-cikgu matematik sebut, okey, sila baca ayat matematik, bukan baca penyataan Maka contohnya, pada suatu hari Sahinal membeli 3 biji bla bla bla. Okey, ayat matematik macam mana? Okey, ayat matematik macam ni. Okey, nama saja ayat matematik tapi ia adalah persamaan. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. Ataupun Ustaz suka panggil bahasa mudah Ustaz, bentuk panjang. Bentuk ke kanan ke kiri ke kanan. Okey, macam sekarang ni daripada kiri ke kanan. Ini dipanggil ayat matematik, bentuk panjang. Okey. Okey, seterusnya yang kedua. Bentuk lazim. Okey, apa itu bentuk lazim? Bentuk lazim ni yang macam ni. Saya tunjuk contoh sekarang ni. Okey, daripada atas ke bawah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, ada beza ayat matematik dan bentuk lazim, bezanya dari segi bentuk. Okey. Baik. Seterusnya, ini asas pada bentuk operasi ayat matematik dan juga bentuk lazim. Baik, saya teruskan. Okey, seterusnya. Okey, macam tu sebelah ni ayat matematik nak tukar kepada bentuk lazim. Okey, sebelum tu saya ingatkan antum untuk darjah 1 antum akan belajar tambah sehingga 100 sahaja, tak lebih daripada itu Maksudnya paling tinggi pun 10 tambah dengan 10. Baik, saya akan teruskan. Dan 10 tambah 10 pun dia tak lebih daripada, jumlah dia pun tak lebih daripada 100. Baik, saya teruskan. Contoh 25 tambah dengan 13. Macam mana nak jadikan bentuk lazim? Okey, tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Okey, sebelum tu sediakan rumah sa dengan rumah puluh. Ingat, Ustaz dah ajar sebelum ni, tangan kanan rumah sa, tangan kiri rumah puluh. Kena ingat, Ustaz ulang balik. Tangan kanan rumah sa, tangan kiri rumah puluh. Okey, baik. Macam mana tukarkan dia? Okey, cuba tengok 25 dengan 13 ni, ambil nombor yang paling besar dahulu, iaitu 25. Okey, baik. Apa yang kena buat pertama? Okey, highlight nombor 5 ataupun tengok pada nombor 5 pada nilai 25 tu Okey, apa yang kena buat? Yang 5 tu masukkan ke rumah sa. Ustaz ulang balik. Okey, tengok nombor 5, masukkan ke rumah sa. Ustaz ulang balik. Tengok nombor 5, masuk rumah sa. Okey, seterusnya kena buat apa? Dah selesai 5, tengok kawan sebelah dia pula, rumah 10. Okey, 2 dekat rumah apa? 2 dekat rumah 10. Ustaz ulang balik. Lepas selesai 5, tengok apa? Rumah 2 pula. 2 dekat rumah apa? 2 dekat rumah 10. Okey, pandai anak semua Okey, dah selesai 25 dah selesai. Kita tengok pada kawan sebelah dia. Kawan yang nak tambah tu apa dia? Nombor 13. Okey, kita tengok nombor 13 lah Macam mana nak buat? Pun sama. Kita tengok nombor yang paling belakang, yang paling kanan. 3. Okey, 3 dekat rumah apa? Pandai. 3 dekat rumah sa. Lepas tu buat apa? Tengok pula rumah 1. Rumah 1 dekat rumah apa? Rumah 10. Ustaz ulang balik. Okey, 3 dekat rumah sa dan 1 sebelah dia rumah 10. Okey, boleh faham Baik, lepas tu buat apa? Buat simbol dan juga papan jumlah dia ni. Okey, baik. Lepas tu buat apa?
Lepas tu, selepas itu tambah seperti biasa. 5 tambah dengan 3. Ingat antum kena tambah ikut rumah. Jangan tambah macam tu tambah aritmetik, bukan tambah ikut rumah. Okey, daripada atas ke bawah, bukan kiri ke kanan, atas ke bawah. Okey, 5 tambah dengan 3. Okey, ingat guna kaedah yang Ustaz ajar tadi, cara mengira 1 sampai cara mengira 4 yang mudah bagi antum. Jangan susahkan diri. Nak guna congak boleh, nak guna jari boleh, nak guna minda campur dengan jari boleh, nak lukis pun boleh, tak ada masalah. Yang penting antum faham cara tambah. Okey, 5 tambah dengan 3, Ustaz congak je 5 tambah 3, jawapan dia 8. Okey, baik. Seterusnya, dah selesai rumah sah, pergi rumah puluh pula. 2 tambah dengan 1. Okey, pun sama, guna kaedah apa yang antum suka, yang mudah bagi antum. Jangan pening-pening kepala. Baik, 2 tambah 1 jadi berapa? Pandai, 2 tambah 1 jadi 3. Ustaz congak je Tak kisah, kalau antum tak nak congak, guna jari, minda campur jari, ataupun lukis objek. Okey, baik, alhamdulillah. Jawapan dia berapa? 38. 25 tambah 13, jawapan dia 38. Okey, tepuk. Alhamdulillah, pandai anak-anak Ustaz. Okey, baik. Ustaz akan teruskan. Ini adalah contoh-contoh tambah mudah. Seterusnya, okey, contoh soalan ini Ustaz ambil daripada buku teks. Ustaz mudahkan, Ustaz olah supaya antum ni faham. Okey, yang pertama, 25 tambah 3. Okey, baik. Macam mana 25 tambah 3? Guna cara mengira yang Ustaz ajar, daripada satu cara mengira pertama sehingga cara mengira keempat. Yang pertama tu congak, lepas tu guna jari, lepas tu minda campur jari, lepas tu yang keempat, cara mengira keempat ialah saya lupa dah. Lukis objek. Okey, tapi 25 susah lukis kan? So kena buat macam mana? Kita guna minda campur. Ini contoh Ustaz bagi minda campur dengan jari. Okey, macam Ustaz cakap tadi, nombor paling besar masukkan dalam minda, yang 3 ni buat dekat jari. So macam apa yang tu kena buat? Okey, dekat jari kanan, kisah kanan kiri tu pula antum, mana antum selesa, buka 3 jari. Lepas tu kena buat apa? Lepas tu kena buat, okey, contoh okey, antum kena kira berturut ke hadapan. Okey, contoh dalam minda tu 25. Lepas tu kita kira terus kat jari tu, 25, 26, 27, 28. Okey, berapa jawapan dia? Pandai. Jawapan dia ialah 28. Alhamdulillah. Ustaz ulang balik. Okey. 25 dalam minda, 3 dekat jari, 3 kira ke hadapan sebanyak 3 kali. 26, 27, 28. Jawapan dia ialah 28. Alhamdulillah. Betul. Baik, contoh yang kedua, contoh soalan kedua, 17 campur 30. Oi, payah ni Ustaz, macam mana Ustaz? Ingat tadi Ustaz ajar cara tukar ayat matematik ni ke bentuk lazim. Macam mana? Sediakan bentuk lazim ni, rumah puluh dengan rumah besar. Okey, tengok pada rumah paling besar 30. Tengok macam saya buat ni Sifar dekat sar, 3 dekat puluh. Macam saya ajar sebelum ni. Tangan kanan rumah sar, tangan kiri rumah puluh. Okey, dah selesai 30, ambil 17. Okey, 17 dekat 17 dekat sar pula. 7 dekat sar, 1 dekat puluh. Lepas tu dah selesai semua, kita dah susun dalam bentuk lazim. Apa yang perlu kita buat? Okey, kita tambah ikut rumah dulu. Mula dengan rumah paling kecil, iaitu rumah sar. Sifar campur 7, jawapan 7. Dan rumah puluh, 3 tambah 1 sama dengan 4. Baik, gunakan kaedah yang saya ajar tadi Baik, dah selesai. Apa jawapan dia? 47. Alhamdulillah. Okey, contoh soalan yang ketiga, yang terakhir. Antum mesti pernah tengok soalan macam ni kan? Tambah 20 dan 60. Ini dipanggil nilai tempat, 20 dan 60. Apa yang tu kena buat? Pertama, tukarkan perkataan ni kepada nilai digit 20 sama dengan 20 sama dengan 20, 60 sama dengan 60. Lepas tu kena buat apa? Jadikan ayat matematik. Kemudian kena buat apa? Kira guna minda dan jari. Macam mana tu? Okey, macam ni Okey, 60 dalam minda. Okey, lepas tu kita kira ke hadapan 2 kali. Kenapa 2 kali Ustaz? Sebab 20 ni kita ambil lah contoh satu jari 10. Okey, macam ni kita kira 60,
70. Lepas 70, 80. Berapa jawapan dia? 60 campur 20 sama dengan 80. Contoh dekat bawah ni. Okey, faham Okey, kalau masih kita faham, jangan risau, boleh rewind balik video yang ustaz buat ni. Okey. Dan ustaz nak antum perhatikan betul-betul apakah cara pengiraan yang mengikut contoh soalan, dan juga gunakan cara pengiraan yang mudah bagi antum. Okey, jangan pilih susah. Yang satu susah tinggalkan, ambil mudah dulu. Tapi tak semua soalan kita boleh guna kaedah yang mudah. Apapun nak belajar ni kena ada pengorbanan. Okey. Baik, seterusnya apa dia? Alhamdulillah. Tahniah di atas perhatian anak sekalian. InsyaAllah akan ada video yang seterusnya. Dan di akhir video ni ustaz ada sediakan soalan. Jadi soalan-soalan ni ustaz nak antum salin dalam buku tulis ataupun kertas dan serahkan kepada ustaz dalam WhatsApp. Okey, baik. Ini soalan-soalannya. Baik, ustaz nak antum pause soalan ni. Pause video ni pada soalan ni dan salin semua soalan ni. Okey, sila buat bentuk lazim dan serahkan kepada ustaz. Tak kisah bila-bila. Janji antum buat dan fahamkan. Kalau tak faham, tengok balik video yang sebelum ni. Okey, jumpa. Pause video ini di akhir video ni. Pause pada soalan ni. Okey, itu saja Ustaz minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Ustaz terima segala teguran dan juga cadangan. Baik, itu saja Ustaz. Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.